going to be about some trivial introduction about my university, University Science Islam Malaysia. And you're watching USIM. What? These are some of the list of common questions that people used to ask me when I told them I studied in USIM. For example, USIM tu kat mana? USIM tu kau siapa je Oh, USIM ni yang kat highway tu kan? Macam mana masuk USIM Oh, yang integrasi akil nakli tu kan? And guess what guys? This is my university! USIM is located in Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Having the letter I in the word USIM itself always confuses people that we only offer Islamic courses here. Faculty of Quranic and Sunnah Studies. Ya ayuhal muslimun, ittaqullah. Sesungguhnya kita manusia ini hidup hanya sekali. Allah. Faculty of Sharia and Law. Kita akan mulakan pembicaraan kita pada hari ini. Sila duduk dan jangan lari. But hey, we also offer some other interesting courses as well. Faculty of Leadership and Management. Faculty of Economics and Muamalat. Faculty of Medicine and Health Science. Faculty of Dentistry. Faculty of Science and Technology. Faculty of Major English Studies. Ana. Kaifa? Antum. Nanti. Faculty of Engineering and Built Environment. So guys, that's pretty much everything that you have to know about all the faculties that we have here in USIM. So macam mana? Korang excited tak nak tahu banyak lagi pasal USIM? If you wish to know about all the faculties that we have here, but in particular us in our own faculty, jangan lupa saksikan USIM What? Dan kita akan bawakan episod-episod lagi menarik pasal USIM dan korang boleh explore banyak benda tentang fakulti-fakulti di USIM. So, stay tuned. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara maya bersama semua penonton di Facebook Live, Facebook rasmi UPU pada petang ini sempena jom masuk IPT Virtual 2021 anjuran siaran juga secara langsung kita melalui Facebook rasmi UPU. Okey, saya moderator anda pada petang ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, untuk sesi webinar slot University Science Islam Malaysia. Jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak KPT yang menganjurkan jom masuk IPT Virtual 2021 yang menjadikan platform untuk mendekatkan lagi USIM terutamanya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM 2020. So sebelum terlupa, kami dari Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua para pelajar lepasan SPM yang telah pun mendapat keputusan yang cemerlang pada peperiksaan SPM yang lalu. Adik-adik pun, okey, ibu bapa, para penonton kita yang lain, para guru ataupun kaunselor jika ada bersama kita pada petang ini. Adik-adik dah tahu dah keputusan masing-masing. Okey, so what is next after SPM? Okey, mesti semua nak tahu kan? Mesti dah ada perancangan untuk memilih orang kata apa? Program pengajian ataupun minat, kecenderungan, okey. Dan seterusnya memang perlu untuk menyambung pengajian di peringkat
seterusnya. Jadi inilah masanya terutama sekali kepada pelajar-pelajar lepasan SPM, aliran agama dan juga khusus kepada adik-adik yang mengambil subjek bahasa Arab dan 2 subjek pengajian Islam yang lain, tak kira lah adik-adik dari aliran SPM, aliran sains ataupun sastra, untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia khusus kepada pelajar lepasan SPM 2020. Lagipun sekarang ni tengah fasa kemas kini UPU online kan. So inilah masanya untuk adik-adik bertanyakan soalan kepada kami di sesi webinar ini bersama Universiti Sains Islam Malaysia supaya terjawablah segala kemungkinan, kekeliruan mengenai program-program yang ditawarkan khusus kepada pelajar lepasan SPM di Universiti Sains Islam Malaysia. So jadi pada petang ini saya akan bawakan seorang ahli panel terlebih dahulu. Saya akan perkenalkan bersama kita iaitu Cik Nur Fazira Zainul Rashid, penolong pendaftar kanan di Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar yang bertanggungjawab menguruskan kemasukan pelajar di peringkat Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia. Sabar dulu adik-adik. Okey, sebelum saya bawakan Cik Nur Fazira bersama kita pada petang ini, saya juga nak maklumkan bahawa sepanjang sesi webinar bersama Universiti Sains Islam Malaysia ini, kita amat istimewa kerana kita ada interaksi bersama penonton yang mana menonton kita dari mana-mana platform sama ada Facebook ataupun IG. Boleh WhatsApp kita di talian 06-798-6002. Saya ulang ya, 06-798-6002 untuk bersama-sama kita bertanyakan soalan atau sekiranya ada kemusykilan mengenai program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. So adik-adik boleh, para penonton boleh WhatsApp kita sekarang 06-798-6002. Okey. Dan saya persilakanlah Cik Fazira untuk bersama kita pada petang ini menyampaikan sedikit taklimat mengenai program Tamhidi yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Cik Ira. Waalaikumsalam Dr. Fazia. Terima kasih di atas pengenalan. Alright. Okay. Saya Nur Fazira, penolong daftar Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar. Okey, saya akan terangkan maknanya Tamhidi. Tamhidi ni ialah program persediaan yang dibuka kepada pelajar lepasan SPM. Dan untuk di USIM kita ada 4 program Tamhidi, iaitu Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, Tamhidi Sains dan Fizikal dan Teknologi, dan Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Okey, sebab sekarang ni memang saya juga menerima banyak email untuk macam mana nak matchkan keputusan sebenar SPM dengan program yang Tamhidi yang patut kita mohonlah. Jadi nasihat saya, kita tengok sama ada keputusan SPM kita tu lepas tak semua syarat yang universiti tetapkan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada yang program pertama iaitu Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Okey, untuk Tamhidi ni syarat am dia ialah warga negara Malaysia dan memiliki SPM dengan mendapat 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM. Okey, yang itu syarat am. Untuk syarat khas pula, memperolehi sekurang-kurangnya kepujian iaitu grade C dalam mata pelajaran Arab lah. Sebab Tamhidi ni diajar dalam bahasa Arab juga. So maknanya kena ada sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Arab atau bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi, turas bahasa Arab dan seterusnya. Okey, yang syarat kedua ialah memperolehi sekurang-kurangnya grade B dalam mana-mana 2 mata pelajaran. Okey, yang ni 2 saja ya. Untuk pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, tasawuf Islam, usuluddin, hifz Al-Quran, maharat Al-Quran dan sebagainya lah. Itu kita pilih 2 saja dan sekurang-kurangnya grade B. Dan seterusnya memperolehi sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran berikut: fizik, kimia, biologi, matematik, admaths dengan bahasa Inggeris. Maknanya untuk semua ni sekurang-kurangnya grade B lah untuk Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains ni. Okey, lagi satu benda yang wajib, calon juga tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali lah. So maknanya kalau saya pakai spek tu boleh lah, tak ada masalah. Sebab memang untuk Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains ni banyak akan pergi makmal apa semua lah. So kita nak yang mempunyai
ketidakupayaan semua tu ya. Okey, untuk tamhidi perubatan ni dia boleh pergi kepada 4 fakulti. Dia tak semestinya kena belajar fakulti perubatan je lah. Dia boleh belajar perubatan dan surgery. Itu untuk fakulti perubatan. Yang seterusnya fakulti pergigian boleh belajar pembedahan pergigian, dan fakulti kejuruteraan dalam bina boleh belajar seni bina, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, dan fakulti sains dan teknologi pula kita boleh belajar bioteknologi makanan, keselamatan dan jaminan maklumat, sains aktuari dan pengurusan risiko, matematik kewangan, fizik gunaan, teknologi kimia industri dan teknologi industri kesihatan. Okey, kita selesai untuk tamhidi perubatan. Seterusnya, kita pergi kepada tamhidi syariah dan undang-undang. Okey, terima kasih. Untuk tamhidi syariah ni, syarat am ni sama, memang kena mendapat 5 kemujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah. Okey, untuk syarat khas ni, kena ada grade B dalam bahasa Arab lah, macam sama macam tadi lah, bahasa Arab, bahasa tinggi semua tu memang sekurang-kurangnya grade B. Dan untuk seterusnya untuk sekurang-kurangnya grade C+. Kenapa? Okey, seterusnya adalah tamhidi syariah dan undang-undang. Okey, saya tolong untuk bacakan sedikit syarat kemasukan bagi program tamhidi syariah dan undang-undang. Okey, untuk tamhidi syariah dan undang-undang, sukalah untuk saya menyatakan bahawa program sarjana muda undang-undang dan syariah di Universiti Sains Islam Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan penuh oleh pihak LPQB. Okey, saya ceritakan sedikit kat sini syarat kemasukan bagi program tamhidi syariah dan undang-undang. So belajar selama setahun iaitu 2 semester sahaja. Syarat am seperti yang telah dinyatakan oleh Cik Ira tadi iaitu warga negara Malaysia dan memiliki sijil pelajaran Malaysia 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, dan adik-adik juga mesti lulus subjek sejarah. Okey. Untuk seterusnya adalah syarat khas, nak jadi peguam ni adik-adik kena mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam bahasa Arab atau bahasa Arab tinggi atau bahasa Arab komunikasi dan subjek yang lain. So adik-adik kena dapat grade B dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Itu adalah key point dia. Dan seterusnya syarat khas yang kedua adalah grade C+ mana-mana 2 mata pelajaran berikut. Boleh terus ke? Okey. Mana-mana 2 grade C+ dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut iaitu pendidikan Islam atau pendidikan Quran dan Sunnah atau pendidikan syariah Islamiyah, tasawuf Islam dan sebagainya. Akhir sekali adik-adik kena dapat grade C+ untuk subjek matematik atau matematik tambahan. So adik-adik jangan risau kalau tak ada matematik tambahan, guna subjek matematik sahaja. Okey, laluan. Okey, terima kasih Dr. Ji, saya sambung balik. Okey. Masalah teknikal tadi. Okey, untuk laluan ke program sarjana muda untuk tamhidi syariah ni, okey, boleh pergi pada 2 fakulti iaitu Fakulti Syariah dan Undang-Undang untuk program Undang-Undang Syariah dan Kepujian, dan program Fiqh dan Fatwa, dan juga program Syariah Industri Halal.
Okey, maknanya ada 3 program di bawah program Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan lagi satu fakulti yang boleh masuk ialah Fakulti Pengajian Bahasa Utama, iaitu Bahasa Inggeris dan Perdagangan. Kira macam mulai kalau kita pilih Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ni, kita boleh pergi 2 fakulti. Terusnya saya pergi kepada Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okey, Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okey, kita baca syarat khas dia. Maknanya sama juga grade C dalam bahasa Arab, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi sama. Okey, seterusnya grade C juga dalam mana-mana 2. Maknanya pendidikan Islam, Al-Quran dan Sunnah, Tasawuf Islam, Usuluddin, maknanya 2 sajalah daripada banyak-banyak list lah yang mana yang match dengan keputusan adik-adik. Okey, yang seterusnya memperoleh sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran ni. Sekurang-kurangnya grade B dalam PT Account, Ekonomi, Perniagaan, Pengajian Keusahawanan. Maknanya sekurang-kurangnya grade B, apa tu grade B plus untuk Mathematics ataupun Admaths. Yang ni ataulah bukanlah dua-dua kena Admaths dengan Matematik, bukan dua-dualah satu saja. Dan memperolehi sekurang-kurangnya grade C plus dalam bahasa Inggeris. Sebab Tamhidi Perakaunan ni dia macam business matters, so memang bahasa Inggeris kena power jugalah. Okey, untuk program Tamhidi Perakaunan ni dia boleh pergi pada 3 fakulti, iaitu Fakulti Ekonomi dan Muamalat sendiri untuk sarjana muda pentadbiran muamalat. Dengan perakaunan, sarjana muda pemasaran, perkhidmatan kewangan, sarjana muda pentadbiran korporat dan sarjana muda perbankan dan kewangan Islam. Okey, untuk dia boleh juga pergi kepada Fakulti Sains dan Teknologi lah untuk siapa yang minat sains. Dia boleh pergi kepada kursus keselamatan dan jaminan maklumat, sains aktuari dan pengurusan risiko dan matematik kewangan. Dan boleh juga pergi kepada Fakulti Pengajian Bahasa Utama, iaitu Bahasa Inggeris dan Perdagangan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Tamhidi terakhir, iaitu Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Okey, yang ini syarat khas dia untuk bahasa memang grade C, untuk kira macam sekurang-kurangnya grade C untuk mana-mana 2 mata pelajaran, pendidikan Islam, Al-Quran Sunnah, Usuluddin, itu memang antara banyak-banyak list tu 2, dan kepujian grade C dalam fizik, admat, kimia, matematik, bahasa Inggeris, biologi, additional science. Yang ni list ni memang panjang. Yang ni kita pilih antara semua list ni memang grade C lah, sekurang-kurangnya grade C ya. Okey. Kira macam yang untuk kursus Tamhidi ni juga calon juga tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menukarkan kerja amali lah. Sebab yang ni pun memang banyak melibatkan makmal, so kita perlukan pelajar-pelajar yang macam ni. Okey, yang untuk laluan ke program sarjana muda, dia boleh pergi 2 fakulti, iaitu Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, di mana ada 3 kursus bawah tu, iaitu Seni Bina, Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Elektrik. Manakala bagi Fakulti Sains dan Teknologi, Bioteknologi Makanan, Keselamatan dan Jaminan Maklumat, Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko, Matematik Kewangan, Fizik Gunaan, Teknologi Kimia Industri dan Teknologi Industri Kesihatan. Itu saja Dr. Cik untuk syarat kemasukan. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Ira atas penerangan mengenai syarat kemasukan ke program Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia. So kalau berdasarkan penerangan Cik Ira tadi kan, mungkin saya nak recap sikitlah. Di Universiti Sains Islam Malaysia kita tawarkan 4 program Tamhidi, iaitu Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, juga Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Okey, so adik-adik jangan terlepas peluang untuk sama-sama kita
tengok balik syarat kelayakan ataupun syarat kemasukan ke program Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, Cik Ira, saya tadi dah maklumkan di awal bersama-sama dengan penonton semua bahawa pada petang ini kita bagi bagi peluang kepada sesiapa yang nak menyertai sesi webinar kita pada petang ini untuk WhatsApp kita di 067986 6002. Para penonton yang ingin bersama kita bertanyakan soalan kalau ada sebarang kemusykilan mengenai program-program pengajian yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. So kita masih menunggu lagi sama ada kita akan ada tetamu atau okey. Okey, nampaknya saya dah dapat cue dah. Kita dah ada tetamu kita di talian. Okey, siapa tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Okey, Puan, saya Puan Hajah Halijah dari Kuala Pilah Negeri Sembilan. Puan Hajah, selamat petang Puan Hajah. Selamat petang. Dekat sangat tu Kuala Pilah dengan Nilai ni. Oh, tu yang nak tu sangat-sangat tu kalau dapatlah anak saya ni. Okey, Puan Hajah, dipersilakan soalan. Okey, saya ada soalan sikit Puan, tak berapa, anak saya pun tak berapa ni jugalah, tak tahu macam mana nak pilih semua kan. Saya ni ada anak kembar 3. Masya Allah. Ramailah, 3 sekali, alhamdulillah semuanya ambil aliran semuanya Puan. Alhamdulillah aliran agama semua. Nak beritahu bahawa 2 orang ni sekelas dan dua-duanya alhamdulillah dapat 10A. Masya Allah. Cuma anak yang pertama tadi subjek dia D dalam bahasa Arab. Anak yang kedua pula subjek D dalam matematik tambahan. Jadi kalau dia nak mohon tamhidi akaun layak ke tidak antara anak dua itulah. Dan anak yang ketiga pula dapat 8A aliran sains. Cuma dia dapat B dalam mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Malaysia. Kalau nak suggest kat anak yang ketiga tu ke tamhidi perubatan, layak ke tidak Puan? Tu je lah untuk 3 anak saya tu. Okey Puan. Pertama kali kami ucapkan tahniahlah atas kejayaan anak-anak Puan di peperiksaan SPM yang lalu. Okey, mungkin Cik Ira boleh bantu Puan Hajah Halijah kita? Okey, terima kasih Dr. G dan pada Puan Hajah Halijah di atas soalan tu. Okey, untuk soalan pertama, maknanya bahasa Arab dia okey, untuk kemasukan kepada program tamhidi wajib mendapat kepujian dalam subjek bahasa Arab lah. Kepujian tu C lah. So macam itu saya minta maaf, memang tak boleh masuk lah kalau macam tu. Okey, untuk soalan kedua tu dia subjek D untuk AdMaths. Boleh tak memohon tamhidi akaun ya? Okey, untuk yang berminat tamhidi akaun walaupun mendapat grade D dalam AdMaths masih layak sebab syarat menetapkan mendapat grade B+ dalam matematik. Kalau dia macam D, AdMaths je D, tapi kalau matematik dia B+, dia bolehlah masuk ke tamhidi akaun. Okey, untuk soalan ketiga tu, dia nak masuk tamhidi perubatan. Okey, kalau macam ikutkan syarat dia, dia memenuhi syarat minimum lah. Tahniahlah kira macam dia layak untuk tamhidi perubatan. Okey. Dalam 3 tu maknanya anak yang ketiga je lah yang layak dalam untuk kalau nak dapat ke USIM. Kalau macam yang tadi yang kata tamhidi akaun tu, kalau dia punya mathematics tu B+, dia layak walaupun AdMaths dia D. Kita tengok balik keputusan dia. Okay. So kalau ikutkan dapatlah seorang pergi ke tamhidi perubatan saya rasa. InsyaAllah Puan. Jangan lupa pilih USIM sebagai pilihan pertama di UPU online. Okey, Puan ada soalan lagi ke? Tak, saya itu saja. Saya akan maklumkanlah pada anak saya untuk laluan kerjaya dia nanti. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menghubungi kita. Cik Ira. Cik Ira, kita ada soalan sedikit ya dari ruangan chat ni. Mungkin yang pertama ni saya boleh jawablah. Salma Uzairi. Dia tanya kepada kita, USIM ada dalam UPU ke? Okey, memang USIM, nak masuk USIM kena isi UPU online dik. Okey, so masih dibuka lagi permohonan UPU online sama ada permohonan baru ataupun fasa kemas kini sehingga bermula semalam sehingga 21 Jun 2021. Okey, untuk soalan seterusnya Nur Fauzana Zaini.
Okey, kalau asasi perakaunan dan muamalat tu jika tiada basic account boleh ke, dan adakah semasa belajar nanti ada belajar tentang account? Mungkin Cik Ira boleh bacakan sekali lagi syarat kemasukan bagi program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat untuk adik Nur Fauzana Zaini. Terima kasih kerana menghubungi kami. Okey, yang untuk Tamhidi Perakaunan, memang kalau tak ada basic account tu susah sikit lah, sebab dia kena ada grade B dalam basic account, ekonomi, perniagaan atau pengajian kesewanan. So memang kena ada basic juga kalau nak belajar ke situ. Okey, so maksudnya kena ada sekurang-kurangnya basic perakaunan atau dalam ekonomi pun boleh, atau perniagaan atau pengajian kesewanan. Okey. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Ya, okey. Hello. Okey. So hangat kita nampaknya Cik Ira pada petang ni. Ada lagi caller tetamu kita yang ingin bersama-sama kita pada petang ini berjaya menembusi talian WhatsApp kita 06798600. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa boleh dengar suara saya? Boleh Cik. Okey, Assalamualaikum. Saya Remy daripada Alostak Kedah. Bukan pelakon tu ya? Bukan. Nama sama tapi bukan dia. Okey, teruskan Cik soalan. Itulah saya nak tanya pada doktor ataupun Cik Fazira lah. Kan? Saat saya ni mewakili abang pada adik saya ni. Adik saya ni baru lepas SPM. SPM yang baru keluar ni. So nak tanyalah, kalau adik saya ni dia ada ambil cukup lah, dia ada bahasa Arab semualah. Tapi kalau dia dapat masuk ke USIM, ke program Tamhidi ni, kira lepas habis Tamhidi ni dia boleh terus masuk sarjana muda ke? Ataupun selepas sarjana muda, selepas Tamhidi kena isi UPU lain ke, ataupun macam mana? Ke memang selangkah ke universiti ke? Boleh nak tahu sikit lah macam mana ke? Menarik soalan tu Cik Farid. InsyaAllah Cik Ira boleh bantu kita untuk jawab soalan yang diberikan oleh tetamu kita pada Okay, terima kasih Cik Farid di atas soalan tu. Cik Remy, maafkan saya Cik Remy. Cik Remy dan Dr. Fauzia di atas soalan tu. Okey, untuk soalan pertama ni, dijamin tempat ya. Okey, untuk program Tamhidi ni ialah sebagai program feeder untuk kemasukan ke sarjana muda. Tapi apa pun dia bergantung kepada keputusan akhir pelajar itulah yang menentukan dia layak atau tidak mengikuti kursus, sebab setiap kursus tu dia ada macam minimum point dia. So maknanya bila dah masuk Tamhidi tu memang orang kata dah satu langkah betul. Tapi dia tak dua langkah lagi. So maknanya keputusan akhir dia kena at least 2.0 ke atas lah untuk melayakkan dia untuk masuk memohon untuk program sarjana muda. Okey, faham. Kiranya ada selangkah dalam universiti dah lah. Selangkah lagi. Selangkah lagi lah. Menarik. Okay. Kiranya ada peluang lah untuk lanjutkan ke sarjana muda lah. Yang penting kena 2.0 ke atas lah kan. Okey, insyaAllah kita jadikan dia, saya cuba beritahu ke adik saya lah untuk dia pilih nombor 1 lah USIM ni. Tapi ada satu lagi lah yang saya terfikir juga kan. Macam mana kalau adik saya ni dah habis di Tamhidi ni, kiranya dia kena buat permohonan UPU semula ke? Kena isi UPU online ke, ataupun kena mungkin ada apa-apa kaedah ke? Okey, yang untuk pelajar Tamhidi ni tak perlu untuk memohon semula dekat UPU, sebab kita maknanya pelajar ni dia akan mohon melalui sistem dalam USIM saja. Sebab kita feeder kan, so maknanya tak perlu datang ke UPU. Maknanya dia tak perlu bersaing dengan pelajar daripada STAM, STP, matrikulasi, asasi universiti awam dan diploma lah. Sebab tu saya kata dia dah selangkah ke dalam lah sebenarnya. Harap dia dapat ambil peluang untuk dua-dua langkah dia lah. Kiranya tak perlu, kiranya peluang lebih terbuka lah. Okey, faham. Satu lagi Puan, ni mungkin saya rasa excited sikit lah nak tanya anaknya. Saya rasa seronok sikit nak tanya. Ni soalan last saya lah. Okey, boleh jauh sangat nak tanya ni. Mungkin kalau call pun 2-3 kali tak dapat ni. Okey. Okey, satu gilas ni memang soalan lah. Adik saya duk tanya, dia memang minat USIM. Kalau dia masuk USIM ni memang kena belajar bahasa Arab juga ke? Kan? Sebab kalau ikut last tu dia ada ambil bahasa Arab. Tu kata 5, kata 4. So masuk USIM ni kira sambung lagi ke ataupun tak belajar lah? Ataupun memang wajib ke subjek tu kena belajar juga?
Okey, macam ni Cik Remy, sebab sekarang ni PNP dekat USIM sendiri, dekat Tamhidi ke, Sarjana Muda ke, dia dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris. Jadi kalau dia tak ada basic bahasa Arab, macam mana dia nak belajar subjek-subjek yang diajar lah kan. So maknanya memang dia adalah subjek wajib lah yang untuk pelajar tahu, untuk memohon Tamhidi dan Sarjana Muda. Okey, faham. Baik. Saya beritahu adik saya lah. Sebab Alhamdulillah adik saya utusan baru ni bolehlah dalam 10A. Masya-Allah. InsyaAllah. So saya duk sarankan dia, beritahu dia suruh dia apply USIM lah sebagai pilihan pertama dia. Okey. Apa pun saya ucapkan makasih lah pada USIM atas terima call saya hari ni. Okey. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Remy. So mungkin Cik Remy boleh pesan dekat adik dia tu nanti kan Cik Ira, nota-nota bahasa Arab sewaktu SPM tu jangan buang, bawa untuk belajar ke Tamhidi. Okey, Cik Ira, kita ada soalan di ruangan chat. Azim Linggat 03. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, adakah sesi pembelajaran Tamhidi dilaksanakan dalam bahasa Arab? Ni saya boleh tolong jawablah Cik Ira. Okey, memang Cik Ira pun tadi dah mention bahawa PNP kita di Universiti Sains Islam Malaysia, kalau Tamhidi kita belajar dalam bahasa Arab, subjek bahasa Arab, so kita belajar dalam bahasa Arab. Dan seterusnya kalau dia di dalam bahasa Inggeris, kita akan belajar dalam bahasa Inggeris. Okey. Kita ada pemanggil lagi ke? Right, okay. Seterusnya kita tengokkan sikit, okay. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Balkis daripada Johor Bahru. Okay, Cik Balkis ke? Ya, Jebak rasa dapat call ni. Okey. Pertama kali menunggu si talian kami. Okay. Saya ni nak tanya bagi pihak anak buah saya lah. Anak buah saya ni dia minat sangat dengan pengajian Quran di USIM ni. Dan dia adalah pelajar lepasan SPM yang baru ni. So saya nak tanyalah antara Tamhidi yang ada tu dan boleh ke dia apply terus ke program Sarjana Muda ke macam mana? Untuk program Quran tu lah. Okey, Cik Balkis, terima kasih atas soalan. Mungkin Cik Ira boleh bantu Cik Balkis untuk jawapannya. Okey, terima kasih Cik Balkis atas soalan tu. Menarik soalan ni sebab memang jarang kita nak dengar soalan macam ni. Okey, untuk pengetahuan kita tak ada Tamhidi pengajian Quran lah. So maknanya memang lepasan SPM tak boleh nak memohon pengajian Quran di USIM. Hanya pemohon kalau nak ambil kursus Sarjana Muda pengajian Quran kena ada SDPM, STAR, matrikulasi, Universiti Awam lah, diploma untuk mengikuti pengajian Sarjana Muda peringkat pengajian Quran di USIM. So memang kita tak ada Tamhidi pengajian Quran untuk sekarang ni. So maknanya anak buah saya kena sambung dulu sama ada STAM, SDPM dululah baru berpeluang masuk ke USIM selepas tu lah. Ya betul Cik Balkis. Okey, Cik Balkis ada soalan lagi? Tak ada. Nanti saya sampaikan pada anak buah saya. Okey, terima kasih Cik Balkis kerana menghubungi kita. Okey, jangan lupa bagi tahu anak buah tu untuk letak USIM sebagai pilihan pertama selepas dia tamat STAM nanti. InsyaAllah sebab minat sangat program pengajian Quran Sunnah kan. Okay, terima kasih Cik Balkis. Alright. Okay. Assalamualaikum. Cik Ira, Alhamdulillah. Kita rasa kita stop lah. Kita ambil 3 je pemanggil pada petang ini. 3 pemanggil bertuah yang telah bersama-sama kita bertanyakan soalan. Kita tengok tadi ada ibu call, ada abang call, makcik call. So memang orang kata bersatulah dalam membantu ataupun memberi panduan lah kepada anak-anak untuk memilih program yang bersesuaian, hala tuju, bidang, minat dan sebagainya selepas tamat peperiksaan SPM. Okey, Cik Ira, sebenarnya saya nak bagi tahu kita bukanlah berdua je pada petang ini kerana saya juga akan menjumpa 2 orang lagi ahli panel yang akan turut sama-sama bersama dengan kita pada petang ini, iaitu yang pertama adalah penuh pendaftar kanan di Pusat Pemasaran Kemasukan Pelajar juga, iaitu Puan Mazlina Muhammad Tamjid. Okey, seorang pegawai yang berpengalaman luas dalam meneliti dan menguruskan kemasukan pelajar ke Universiti Sains Islam Malaysia juga. Panel yang kedua adalah Encik Muhammad Nasir Muhammad Sabri, iaitu timbalan pengarah di Pusat Tamhidi kita. Okey, saya mulakan dululah dengan jemput Puan Mazlina untuk bersama-sama kita kerana biasanya adik-adik ni Puan Mas, dia akan menghadapi kemusykilan ataupun kerisauan yang amat-amat nyata tentang merit, syarat khas kemasukan, kalau tak cukup syarat, kota, nak letak pilihan pertama dan sebagainya. So
ada juga komen, ada juga soalan di sini yang menyatakan bahawa kalau pelajar memenuhi syarat tetapi markah merit rendah 70% berbanding trend merit kemasukan dari sistem UPU. So mungkin Puan Mas boleh berikan sedikit kelegaan lah, ketenangan kepada para penonton kita, kepada ibu bapa, kepada para pelajar yang bersama-sama kita pada petang ini. Okey, silakan Puan Mas. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Dan yang paling diminati sekarang adalah perkataan tu, purata markah merit calon berjaya. Kalau kita tengok untuk Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni, dalam data UPU ni, purata markah merit calon yang berjaya ditawarkan ke program ini, iaitu Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni adalah 83.9. Agak tinggi. Boleh buat semakan di UPU online masing-masing, dekat dashboard UPU masing-masing, tengok di trend permohonan dan tawaran. Semua familiar kan masing-masing punya UPU tu. So dekat situ kita nampak purata markah merit calon berjaya ke program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat adalah 83.9. Ini agak tinggi juga sebabnya merit tu dia ambil 90% markah akademik dan 10% markah curriculum dicampurkan jadi 100%. So 83.9 daripada 100 markah merit purata untuk calon-calon yang berjaya. So dalam soalan ni pun ada tanya contoh dia dapat markah merit yang rendah berbanding trend merit. Trend merit yang ditunjukkan tu adalah purata. So purata tu means dicampurkan semua dapat yang tengah-tengah lah kan. So dia mungkin plus 5, minus 5 macam tu. So don't worry kalau bukan, bila dah kira merit dalam UPU juga ada sediakan kalkulator merit tu. Kalau tak sama exactly dapat macam trend yang tahun sebelumnya, jangan risau sebab itu adalah purata. Dia hanya guidance saja kepada adik-adik ni nak tengok dekat mana calon-calon yang lepas yang berjaya tu. So macam saya cakap purata mungkin paling tinggi goes up to 90 dia punya markah merit dan lowest mungkin 75 macam tu kan. So kita tak tahu range dia tu. So jangan risau, still apply kalau dah cukup syarat. Dan apply pilihan satu. Itu hanya sebagai guidance sahaja dan every year purata ni of course akan berbeza lah sebab depends on results keseluruhan calon-calon SPM pada tahun tu. So don't worry. Itu hanya guidance sahaja untuk kita mengukur baju di badan sendiri macam tu. Kalau macam jauh sangat, kita punya 83.9, adik dapat 40, of course lah kan, tak fit lah. Itu memang tak fit kita size double XL nak pakai baju S, macam tu. Itu guidance sahaja.
Okey Puan. Terima kasih atas penerangan Puan. Saya rasa ada dua soalan yang orang kata inline lah dengan penerangan Puan tentang merit dan juga kuota ni. Okey, dari Tanti Syaz, dia kata walaupun Puan dah cakap tadi, salam Puan, saya risau saya layak untuk syarat yang ditetapkan untuk tamhidi tetapi markah merit rendah. Adakah saya berpeluang? Mungkin Puan boleh bagi sedikit lah kata-kata semangat sekali lagi kepada adik Tanti Syaz kita ni. Itulah. Macam yang saya cakap tadi, don't worry. Walaupun kita dah kira kita punya merit tu tak capai purata, so ingat balik matematik dulu macam mana, purata tu maksud dia apa. Kan, purata tu maksudnya yang tengah-tengah lah, so dia ada range dia. Jangan risau. Okey, jangan risau ya Adik Tanti. Puan, ada satu lagi soalan. Okey, Choi Pak Kodoy. Okey, kalau syarat kemasukan dipenuhi, ada kemungkinan tak untuk ditolak daripada masuk ke USIM sebab lebih kuota? Ini mungkin salah satu kerisauan jugalah. Tersenarai ke tak tersenarai kita ni sebagai pemohon, takut dah terlebih kuota ke? Mungkin Puan boleh huraikan sikit. Okey, memang untuk setiap program ada kuota kalau dalam bahasa adik-adik ni kuota kan, tapi kalau dalam bahasa teknikal kita cakap unjuran. So setiap program memang akan ada unjuran masing-masing dan pemilihan akan dibuat daripada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kita akan tengok cukup syarat ke tak, masih ada kosong ke tak, kita akan tengok tu semualah. Kita akan go from pilihan 1 dan pilihan 2 dan pilihan 3. So walaupun adik punya merit rendah sikit, tapi kalau buat pilihan 1, tapi orang lain yang merit tinggi tu dia tak buat kita pilihan 1. So kita akan tengok tu lah. Kita akan go from pilihan 1 dan pilihan 2 dan pilihan 3. Tak berjaya tu dia bukan ditolak sebab tak cukup syarat ke apa, sebab dah penuh unjuran tu lah. Okey. So kita nak program tamhidi perkawanan tu kita nak 300 orang. So 300 orang pemohon di yang tertinggi lah, yang tertinggi daripada atas sampai ke bawah tu kita ambil 300. Macam tu. Okey. Itu anggaran secara umum jerakan Puan mengenai kuota dan juga ataupun unjuran setiap kemasukan kohort. Okey, Cik Ira mungkin ada satu soalan untuk Cik Ira ni, Nur Wafa Waza, kalau ambil tamhidi sains, fizikal dan teknologi tapi semua subjek PAS cuma English D, boleh ke? Mungkin Cik Ira boleh bantu sikit untuk jawab. Soalan ni memang tak boleh sebab English kena C paling kurang untuk tamhidi, sains, fizikal dan teknologi. Okey, alright. InsyaAllah Cik Adik Nur Wafa Waza mungkin boleh lihatlah program-program lain yang bersesuaian. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Mas yang berkongsi tadi tentang merit, syarat kemasukan, unjuran dan sebagainya. Okey, yang dinanti-nantikan seterusnya panel kita pada petang ini iaitu Encik Nasir, Cik Muhammad Nasir, Muhammad Sabri, Timbalan Pengarah Pusat Tamhidi. Rasanya tak lengkap lah kalau kita tak dengar dari wakil daripada Pusat Tamhidi, kerana dari tadi kita dengar Puan Mas cakap tamhidi, Cik Ira cakap tamhidi. So mungkin kita nak tahu jugalah dari Cik Nasir sendiri, Timbalan Pengarah di Pusat Tamhidi, apa itu sebenarnya tamhidi, apa sebenarnya lah. Silakan Cik Nasir. Okey. Pertamanya terima kasihlah kepada moderator kita, Dr. Fauziah, juga Puan Mazina, Cik Fazira. Okey, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik lepasan SPM yang sedang tercari-cari ataupun sedang mengemas kini anda punya UPU, okey, dan juga penonton-penonton lain yang dikasihi sekalian. Okey, pertamanya terima kasih kerana menonton siaran ni dan anda melihat tontonan berkaitan dengan Pusat Tamhidi USIM. Okey, kita teruskan apa yang kita katakan tamhidi ni. Jadi kita sebut betul tamhidi. Ni bahasa Arab ya. Kalau boleh tulis kat skrin tu ada lah, tapi tak ada, boleh check kat website dia rasanya. Okey, takut ada tersilap sebut. Okey, dia sebut tahmidi. Itu tersilap tu M dengan H, jangan tersilap. Okay, dia tamhidi. Kalau tahmidi tu kalau kita lepas solat yang zikir-zikir tu kan, alhamdulillah, 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 itu namanya tahmid. Tahmidi. Tapi yang kita kat sini tamhidi, biasa orang sebut asasi. Okay, kenapa nak sebut
tak sebut asasi je, orang tanya macam tu pula. Okey, senang saja, simple saja. Kita di USIM yang dikenali dengan University Sains Islam Malaysia, kita ada satu simbol ataupun huruf I kat tengah tu, Islamic. Kita kata Islam, University Sains Islam Malaysia. Jadi bila kita sebut cerita-cerita pasal Islam, ilmu Islam, asasnya mesti ada bahasa Arab. Jadi siapa yang bertanya ada bahasa Arab, tak ada bahasa Arab, memang adalah, tapi bahasa Arab untuk subjek yang berkaitan dengan bahasa Arab. Okey, yang subjek yang macam bahasa Inggeris tu guna bahasa Inggeris. Jadi kita ada dua lah bahasa utama, bahasa Arab dan bahasa Inggeris, bergantung pada subjek. Okey, jadi berbalik kepada tamhidi tadi, maknanya sama juga asasi. Kita sebut bahasa panjangnya pusat tamhidi, pusat asasi, pusat persediaan matrikulasi. Tetapi kita namakan tamhidi, itu menunjukkan satu keunikan. Okey, kalau orang sebut je, tak payah sebut pusat tamhidi, tak payah sebut pusat asasi, sebut tamhidi saja. Okey, kalau tersilap sebut tahmidi pun orang kenal. Kat mana ni? USIM. Jadi itu satu trademark kita. Okey, pelajar-pelajar kalau tengok sini-sini ke apa ke yang dah tahu dulu belajar mana, matrik apa, asasi apa, tamhidi, mesti kat USIM. Jadi itu salah satu trademark kita lah, keunikan. Jadi yang mana uniknya kita ni, okey, uniknya tamhidi ni, okey, satu dia guna nama tu, dia punya semangat tu, semangat penggunaan bahasa tu, dia bagi nama kat pusat tamhidi tu, guna bahasa Arab. Okey, dari segi pembelajaran asasi ialah asas. Asas ni tamhidi sebagai satu pintu untuk kita masuk pada gerbang ilmu yang lebih besar. Sebelum masuk USIM tu kena masuk tamhidi dulu. Sebab apa? Dia persediaan, dia asas. Jadi itu salah satulah keunikan kita. Jadi adik-adik jangan takut tak sebut tamhidi lagi, jangan risau. Okay, jadikan dia sebagai pilihan pertama, insya-Allah. Itulah dia punya gambaran umum dia. Tamhidi memang kita guna daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud persediaan. Pendek dia tamhidi. Okey, dia tak ada. Okey, doktor. Okey, itu dia penerangan ringkas. Jangan adik-adik terkonfuse pula tamhidi ke tahmidi. Timbalan pengarah kita di pusat tamhidi dah maklumkan. So ni kira ayahanda lah kalau adik-adik terpilih ke program tamhidi di USIM. InsyaAllah mesti akan jumpa dengan Cik Muhammad Nasir. Okey, Cik Nasir, seterusnya saya nak tanya lah, mungkin Cik Nasir boleh highlight 2-3 perkara yang kenapa sebenarnya adik-adik ni kena pilih tamhidi USIM untuk lepasan SPM ni. Kenapa kena pilih USIM ni? Okey, jadi kalau kita tengok asasnya, asasnya kalau penubuhan USIM, asasnya kita memberi satu platform untuk pelajar lepasan agama atau pelajar beraliran agama. Okey, kenapa pelajar-pelajar ni milih agama? Sudah tentulah minat mereka untuk mengimbangkan pembelajaran. Dalam bahasa kita kata pembelajaran akademik, dan juga pada masa yang sama dia tak lupa yang mana kita kena ada pengajian agama, pengajian berteraskan ilmu Islam. Okey, jadi bila di sekolah dia kebanyakannya pelajar sekolah agama ataupun pelajar biasa yang mengambil aliran agama, jadi dia rasa seronok apa yang aku dah belajar sama ni kat sekolah. Jadi kalau nak masuk U ni mungkin aku boleh teruskan kat mana ada tempat tu. Okey, jadi salah satu pilihannya mungkin boleh jadi pilihan yang paling tepat untuk anda. Okey, pilihlah USIM. Okey, sebab apa? USIM ni keyword dia, okey, kata kuncinya adalah integrasi ilmu nakli dan akli. Okey, saya percaya pelajar-pelajar dah tahu dah nakli akli ni. Okey, jadi apa yang dikatakan nakli, jadi ilmu daripada Quran, daripada hadis, daripada kata-kata ulama, ilmu yang bersifat warisan. Jadi daripada zaman dulu, zaman turun wahyu sampailah ke sekarang kita memelihara ilmu ini. Pada masa sama integrasi ilmu nakli dan akli. Akli ni sebagaimana kita tahu akal. Jadi akal ni sesuatu yang berkembang. Okay, dari segi pemikiran manusia. Jadi dia ada imbang dia. Okay, ilmu yang manusia cetuskan dan juga ilmu yang berteraskan warisan. Jadi kita melihara dua-dua benda ni. Jadi belajar di sini, okay, belajar di tamhidi, katakanlah belajar dah berminat nak jadi seorang accountant. Jadi sudah tentulah accountant, tapi pada sama dia mempunyai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu Islam. Contoh, jadi kita menyediakan platform di sini, katakanlah dia memilih program tamhidi, perakaunan dan muamalat. Nampak dia ada dua gabungan situ. Kita integrasi macam mana? Dia belajar pasal perakaunan dan pada masa sama dia belajar pasal muamalat. Jadi dari segi istilahnya, muamalat ni istilah syarak lah, ilmu-ilmu Islam. Jadi dia belajar, yang ni. Mungkin part-part akaun tu dia belajar, subjek perakaunan dari segi ni, mungkin menggunakan bahasa Inggeris contohnya. Okey, dah jadi satu profesional. Dan juga dari satu sudut yang lain dia belajar bahasa muamalat dan belajar bahasa Arab. Jadi mana kita nak dapat pelajar ni dia accountant, dia boleh terang pasal accounting, pada masa sama juga dia boleh pandai dalam muamalat. Jadi ini satu perseimbangan.
Okay, dan satu keseimbangan sebagaimana yang kita fokus, kita nak jadikan profesional Muslim. Jadi inilah dia pilihannya. Okay, itu antara contohnya lah. Jadi siapa yang nak beristiqamah, aku dah belajar dalam bahasa kita dunia, aku dah belajar akhirat, aku nak dunia dan akhirat, pilihlah Ustaz Tamhidi Yusin. Katakanlah pelajar ni nak jadi doktor, okay, tapi dia belajar beraliran di sekolah tu tahfiz. Tahfiz ya, bacaan hafazan Al-Quran. Jadi kat mana aku nak jaga nak tempatkan supaya aku ada satu kumpulan tahfiz contohnya. Okay, jangan risau, sepanjang kami di Tamhidi ni ada kelab ataupun kumpulan pelajar yang kita, sukarelawan pelajar yang sebagai kumpulan yang menjaga hafazan mereka, kita namakan Nafdi. Ini salah satulah yang ada di sini. Kita ambil perubatan ke, tapi pada sama dia ada satu komuniti untuk menjaga hafazan mereka. Itu salah satu kelebihan dia lah. Okay, di samping kelebihan yang lain, sudah pastilah kita menumpukan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Yang itu kelebihan lah. Bahasa Inggeris semua nak, bahasa Arab satu poin juga. Okey, itu sikit lah. Boleh lagi, silakan Doktor. Okey. InsyaAllah Cik Nasir macam minta penerangan yang diberikan tentang keunikan program Tamhidi tu. Petang ini dapat menarik minat ibu bapa, adik-adik, guru, para guru dan sesiapa saja yang bersama kita pada petang ini. Cik Nasir, saya rasa ada soalan yang sesuai untuk Cik Nasir ni, iaitu dari adik Nora Fiza Muhammad Rawi. Dia kata, saya masih belum jelas, adakah subjek-subjek sains juga diajar dalam bahasa Arab untuk program Tamhidi kita? Okey, terima kasih. Cik Nasir boleh terangkan sikit? Atas soalan ni, bagus juga idenya. Okey, sebab tadi nampak bersemangat tu bila kita sebut nama Tamhidi tu, dia dah nampak dah. Ini macam masuk kepada tempat Arab kat Malaysia ni. Okey, jadi secara asas khusus tu kita tengok bahasa Inggeris. Kalau ada yang melibatkan ilmu Islam tu, dia khusus menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan takutlah. Jangan takut. Okey, Cik Nasir, satu lagi soalan tapi mungkin dalam seminit saja kerana kita masa amat mencemburui kita. Bantuan pembelajaran beasiswa atau pinjaman bawah Tamhidi ada ke katanya di sini? Tan Tishas. Okey, terima kasih. Okey, setakat yang saya tahu, saya kongsi yang saya tahu. Okey, buat masa ni dari segi bantuan, pembiayaan, okey, saya beritahu apa yang saya tahu, kita akan lihatlah kepada siapa yang layak. Macam mana nak tengok layak? Okey, yang ni yang berdasarkan yang dululah. Kalau akan datang saya tak tahu macam mana. Layak ni contohnya kita akan melihat pendapatan ibu bapa. Pendapatan ibu bapa katakanlah syaratnya dikata dalam 10,000 pendapatan ibu bapa dalam sebulan lah. Okay, jadi siapa yang di bawah itu insya-Allah akan ada beasiswa ataupun bantuan pembelajaran lah dari segi tersebut. Macam tu. So, jangan risau kan Cik Nasir kan, insya-Allah ada bantuan yang akan disediakan lah di Universiti Islam Malaysia. Okey Puan, kita terima banyak sangat soalan tentang Mary layak ke tidak layak ni, banyak sangat. Mungkin mereka baru saja join kita dan mungkin Puan boleh ulang sekali lagi dalam seminit lah, berikan penekanan sekali lagi tentang merit, tentang kota, syarat-syarat, sebab ramai yang confused. Tular pula dengan senarai merit baru-baru ni kan. Mungkin Puan boleh lagi sekali Puan. Okey, terima kasih Fazia. Dan kepada adik-adik yang baru join, bila dengar perkataan merit tu baru tengok kan, baru rasa nak pasang telinga kan. So walaupun
ada senarai yang tular tu, pihak KPT melalui BKPA dia dah telah menafikan dokumen itu daripada KPT. Cuma KPT memang telah menyediakan statistik berkaitan merit, trend permohonan semua ni dalam UPU online. So adik-adik boleh tengok di dashboard UPU online masing-masing tu, klik di trend permohonan dan tawaran. Dekat situ boleh masukkan nama universiti, USIM, lepas tu pilih program. Dia akan paparkan trend permohonan, pecahan penawaran mengikut pilihan, purata merit, semua akan dipaparkan di situlah. Cuma kena faham purata merit yang dipaparkan tu, contoh untuk Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains tahun lepas yang berjaya, purata markah meritnya adalah 80.56. So itu adalah purata. Bila kita cakap purata, dia ada plus and minus lah. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu purata sahaja. So kalau mana-mana yang tak capai exactly the same nilai merit tu, don't worry. Yang penting buat pilihan satu. Yang penting buat pilihan satu sebab dalam dashboard tu juga boleh nampak pecahan penawaran mengikut pilihan. Kalau tengok contoh Tamhidi Perubatan ni, pilihan satu yang berjaya mendapat tempat di Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains di pilihan satu sebanyak 70.51%. So kalau adik-adik buat pilihan satu, 70% chances untuk dapat tempat tu lah. So kalau buat pilihan 2, 3 dan seterusnya boleh nampak pilihan 2 yang berjaya hanya 17% sahaja. Jadi yang paling penting adalah buat pilihan satu dulu. Nilai merit tu jangan risau walaupun tak sama exactly, ianya adalah purata dan sebagai guidance sahaja untuk menunjukkan trend. Dan ianya boleh berubah untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang bergantung kepada pencapaian keseluruhan calon-calon SPM tahun tersebut. Okey. Okey, betul. Alright, okey Puan, terima kasih atas penerangan. Kali kedua bercakap merit dan kuota. Okey, sebenarnya kita Mas amat mencemburui, kita banyak sangat soalan-soalan yang datang kepada kita. Tak sempat saya nak bacakan semua. Akhir kita dah sampai ke penghujung sesi webinar ini. Rasanya tak lengkap kalau kita tak jemput tuan rumah, orang kata, untuk bersama-sama kita pada petang ini, iaitu pengarah di Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar Profesor Madya Dr. Nur Hamimi Zainuddin, untuk menyampaikan sepatah dua kata atau pesanan kepada semua adik-adik yang 2020 ni. Dipersilakan Doktor. Kepentas kita. Okey. Terima kasih Dr. Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan penghargaan kepada semua viewers, tak kira lah di mana sosial media, bahagian kemasukan pelajar, di USIM dan juga di USIM Admission. Banyak, kalau tengok di bahagian kemasukan pelajar 105. Ini baru sesi petang ni, kita belum lagi pergi kepada sesi yang lebih hangat lagi. Malam ni kita ada sesi IG live bersama dengan pihak Tamhidi. Waktu tu adik-adik nak tanya macam-macam soalan boleh kalau ikut pada jadual undang. Malam ni kita akan bersama Puan Siti Rubaini Mat untuk kita cerita pasal Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi. Esok malam kita ada Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Dan pada hari Jumaat malam kita ada Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. So adik-adik janganlah tunggu sampai sesi tersebut, boleh join kita, berikan sokongan dan dapatkan maklumat seberapa banyak yang boleh. Soalan saya kepada adik-adik, adik-adik dah pilih ke USIM sebagai pilihan pertama? 3 saat 3 saat So ada yang go, ada yang giling. Adik-adik bayangkan dalam 2-3 tahun menerima triple. Bermaksud kapasiti yang kita menerima triple, malah lebih lagi. So di sini membayangkan bahawa permohonan ke USIM bukan berada di tahap kata orang tu suam-suam kuku, tetapi triple ataupun lebih daripada itu. Ini bermaksud adik-adik bersaing dengan 6,000, 7,000 pemohon daripada yang lain. Dan bayangkan ada yang memilih USIM sebagai pilihan pertama pun belum tentu dapat masuk.
apatah lagi kita letak sebagai second choice, letak sebagai third choice dan pilihan-pilihan yang corot-corot di belakang tu. So adik tepuklah dada, tanyalah iman, pilihlah mana pilihan yang adik inginkan. Okay, so dia punya langkah dia mudah aja. Adik-adik boleh dapat syarat-syarat, dah tahu dah pun. Bantuan adik-adik yang risau sempena COVID-19 ni, USIM ni sangat bermurah hati. Kita bagi bantuan macam-macam. Data lah, kita bagi keluasan dalam PMP. Adik-adik tak boleh datang ke nilai. Kita boleh datang kepada adik-adik. Kita ada banyak sebenarnya search engine, kita ada banyak sebenarnya mekanisme yang boleh bantu adik-adik sebenarnya belajar. Okay, idzan nahnu nurahibu bikum fi hadhil jami'ah, fa hadhil jami'ah jami'atukum. Okay, we would like to ensure that all of you can secure your seat in USIM. So don't worry, okay, join kita dekat kita punya IG live, okay, USIM admission, dan jangan lupa log on to our website USIM admission, admission.edu.my. Saya doakan selamat maju jaya buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fauzia. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor yang dengar tu yang pesanan yang mendalam sangat pesanan kata penuh bahasa tersirat tepuk dada dan letak pilihan pertama. Okey, kita dah sampai pun ke penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang bersama kita pada petang ini, yang bertanyakan soalan kepada kita, juga kepada semua penonton yang bersama-sama kita bersama untuk sesi Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk follow IG, Twitter dan YouTube USIM Admissions, dapatkan hebahan dari semasa ke semasa program pengajian akademik di Universiti Sains Islam Malaysia. Seperti mana yang disampaikan oleh pengarah tadi, kita akan ada sesi IG live di USIM Admissions bersama Puan Siti Rubaini. Adik-adik yang berminat untuk menyambung ke Tamhidi, Sains, Fizikal dan Teknologi boleh menonton IG live kita pada malam ini jam 9 malam insyaAllah. Okey, so adik-adik semua selamat maju jaya dan jangan lupa jadikan program Tamhidi USIM sebagai pilihan pertama di UPU Online. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua. Ramai-ramai jom masuk USIM. Jom masuk USIM. Ya, okey. Alright, terima kasih semua. Terima kasih.